Kita akan bawa ke depan supaya dia akan jadi something yang kamu boleh solve. So dia akan jadi A sama dia. So depan tu dah. Dia akan jadi A log 0.5714. Benda ni sekarang dalam keadaan darab dengan A. Dia dalam keadaan darab dengan A, so kita boleh selesaikan A tu dengan bahagi. Log 0.3265 bahagi log 0.5714. Okay? Boleh? Ada masalah dengan log? Senang. Tak ada, jangan guna log, jangan guna benda apa-apa. Itu je cara dia. That's it. Okay? Kamu akan dapat A sama dengan berapa kat situ? Zatush? 2. A adalah 2, so A bukan jawapan akhir. Reaction order. Reaction order with respect untuk manusia-manusia yang tak tulis perkataan ni, sila tulis. With respect to BF3 is 2. Okay, itu cara dia. Alright. Senang. So, tak perlu jawab semua. Kalau semua orang boleh buat, saya nak tahu B berapa? Anis Nakia. Anis? Dia 1. Dia 1. Kelas 7? Alright. Macam saya cakap, biasanya dalam order kamu tu dia akan tak lari lah daripada 0, 1, 2, 3 tu jawapan dia. So B dia 1, make sure ayat ni ada. Saya tak tunjuk dah cara. Ada 2, 3 soalan je saya nak tunjuk cara nanti. With respect to NH3 is 1. So write the rate law. Rate law, R equals to K ataupun tulis penuh rate. So rate law yang akan dapat 1 markah, rate equals to K concentration BF3 kuasa 2, concentration NH3 kuasa 1. Sayang, make sure square bracket, jangan lupa K kawan ni. Jangan lupa K kawan ni. Alright, rate law adalah termasuk rate constant. Okay. Last but not least, soalan minta overall order of the reaction. Tulis je lah. Overall order. Overall order, kalau ada 2 reactant, kita tambah semua order reactant tu. Dengan kata lain, overall adalah jumlah order reactant tu. 2 tambah 1, so 3. Simple. Okay. Senang. Boleh score. Alright, chapter 9 adalah chapter yang kamu tak boleh buat careless. Satu je sayang, jangan buat careless. By the way, soalan takkan minta general rate law ya. General rate law mesti adalah step pertama kamu, certain dia akan mulakan calculation kamu. Dia akan bagi tahu kenapa yang ni kena bagi yang ni kena bagi yang ni. Kenapa datang dari mana A, datang dari mana B. Okay? So step 1 wajib kena ada. Okay? Next. Yang ni yang saya nak bincang. Apa beza soalan ni dengan soalan lain? 3 reaktan. Chicken kata 3 reaktan. Lagi? Lagi? Ada 0 ni. Ada 0 order. Ya, salah seorang tu 0 order. Lagi? Tu je. Kita tengok substitution kamu dengan substitution saya. Saya kecilkan sebab kamu ada kan soalan. So, saya nak tunjuk satu je. So, saya kira rate. Rate equals to K concentration CO. So, X concentration NO. Y concentration O2Z. Okay. Next. Untuk cari 0 order. Rafi kata 0 order. 0 order X, Y, Z, Rafi.
S. X. Okay, so saya nak cari X, saya nak cari yang zero order. So kalau dia adalah X, bermakna pakcik ni kena different, pakcik ni kena same, pakcik ni kena same. So, salah satu masalah macam Syikin cakap, dia ada 3 reactant. So, tengok betul-betul amali apa yang kamu nak ambil, eksperimen mana yang kamu nak ambil. 2 ni kena sama. So, saya akan ambil eksperimen 1 dengan eksperimen 2. My substitution. Let's see whether you are having the same answer with me or not now. Experiment 1 over experiment 2. Experiment 1 is 4.4 times 10 to the power of negative 4. 4.4 times 10 to the power of negative 4. Alright? And then you have equals to K, concentration 1.0 times 10 to the power of negative 3 to the power of X, 1.0 times 10 to the power of negative 3 to the power of Y, 1.0 times 10 to the power of negative 1 over Z. Okay? K, 2.0 times 10 to the power of negative 3, X, 1.0 times 10 to the power of negative 3, Y, and you have 1.0 times 10 to the power of negative 1, Z. Substitution. Beza yang paling, selain daripada beza yang kamu cakap, semua perbezaan yang kamu cakap tadi adalah betul. Baca table tu betul-betul, kamu perasan kat atas table tu dia ada darat 10 kuasa negatif 3, darat 10 kuasa negatif 3, darat 10 kuasa negatif 1, darat 10 kuasa negatif 4. Betul? Alright? Dan value yang kamu patut substitute adalah termasuk dengan darab 10 kuasa tersebut. Sebab value tu bukan 1. Value tu bukan 1. Value tu adalah 1 darab 10 kuasa negatif 3. Bila kamu bahagi 4.4 darab 10 kuasa negatif 4 adalah rate dia. Rate dia bukan 4.4. Ni trik soalan. Alright, ni trik soalan. Orang bagi data, orang bagi jadual. Hang baca daripada awal kaki sampai hujung kaki. Alright, especially soalan macam ni, ambil pen ataupun apa-apa, highlight darab 10 kuasa tu. Dan bila kamu substitute, and of course, if you ask me, teacher, jawapan sama je kan? Ya, jawapan sama. Tapi kamu hilang wakar kat substitution ni. Sebab kamu substitute value yang salah. Jawapan sama, yes. Saya yakin jawapan dia akan sama. Kamu still akan cancel at the end of the day. Kamu still akan dapat jawapan yang sama. Okay? So, kamu akan dapat 4.4 darab 10 kuasa negatif 4 darab 10 kuasa negatif 4 sama dengan 1.0 darab 10 kuasa negatif 3x bahagi dengan 2.0 darab 10 kuasa negatif 3x. Okay? Tips a bit. Kalau rate kamu bahagi dan dapat 1. Rate kamu bahagi dapat 1 dan sama dengan kat sini dapat 0.5 kuasa X. Betul? Kalau dapat case macam ni. 1 sama dengan nombor lain selain daripada 1. 1 sama dengan nombor lain selain daripada 1. Kuasa tu mesti adalah kosong. Matematik. Apa-apa kuasa kosong akan sama dengan 1. Alright, of course kalau tak confident tekan lock pun kamu akan dapat jawapan, tak ada masalah. Alright, cuma nak ajar cara senang lah. 1 sama dengan 0.5 kuasa X, apa-apa nombor kuasa kosong akan dapat 1. So 0.5 kuasa kosong akan dapat 1. Okay. So straight away X right now is 0. So Rafi kata X adalah kosong dan dibuktikanlah X adalah kosong sekarang. X adalah reaction order with respect to CO is 0. Wajib tulis ya, ayat ni wajib tulis. Okay.
Dan untuk semua yang dah buat, siapa yang tak ada darab 10 kuasa tu, make sure tulis balik, make sure ada kan 10 kuasa negatif berapa. Depends pada soalan. Okay? Trik soalan ni dia bagi banyak trik tau. Sebab satu dia bagi 10 kuasa. Dan ada 3 jenis 10 kuasa. 10 kuasa negatif 3, 10 kuasa negatif 1, 10 kuasa negatif 4. So tengok betul-betul 10 kuasa tu berapa. Okay? Alright. Okay. Soalan minta determine the order of the reaction for each of the reactant and write the rate law. So bila kamu dah kira, kamu akan kira X, Y, Z kamu akan dapat untuk setiap orang lah. Tak ada masalah. Saya nak rate law. Rate law I ni. Rate law yang kamu dah kira. Miss, O2 saya tak dapat. O2 kamu tak dapat. Let's see. Alright. O2 ada siapa dapat? Tak. Tak dapat. Sat. Okay. So kat sini X dapat kosong. So X dapat kosong, dapat. Tak ada masalah. Kira untuk CO dapat. Untuk NO? Dapat. Berapa? 2. Y sama dengan 2. Y adalah untuk saya lah. Kalau kamu guna A, B, C, dia B lah. Okay. Apa-apa unknown yang kamu label lah. Y adalah reaction order with respect to NO is 2. Okay. So dapat 2 dah. Settle yang ni. So nak dapat Z. Okay. Let's see. Okay. Kenapa tak dapat? So kita tengok sikit. My general rate law. Saya tulis balik. Kamu tak perlu tulis dah. Saya ada COX. Saya ada NOY. Saya ada O2Z. Okay. So pacik ni kosong. Pacik ni 2. Saya nak tahu Z berapa. Kenapa tak dapat? Sebab tak ada eksperimen yang boleh potong. Okay. Let's see. Betul ke tak ada? Okay, tak ada eksperimen yang boleh potong. Betul? Okay. Senang je. Kalau tak ada eksperimen yang boleh potong untuk kedua-dua. Okay, untuk kedua-dua, kita akan pilih yang paling banyak kita boleh potong. So, cara nak senang kita nak tengok amali apa yang kita akan pilih. Yang saya nak cari adalah O2 kuasa Z. So, saya nak cari Z. So, O2 mesti berbeza lah. So, 3 ni confirm ambil dah sebab saya nak dia beza. Betul? Alright. So, eksperimen 4 confirm ambil dah. Kalau saya ambil eksperimen 4 dengan eksperimen 3, dua-dua tak sama kat sini. CO dengan NO tak sama. So, kita check lagi. Eksperimen 2 pula. Kalau eksperimen 2, okey lah, boleh ambil. Sebab NO sama. Okay, sebab NO sama. Alright. So, kita ambil eksperimen 2 bahagi eksperimen 3. Saya masukkan value. Eksperimen 2 saya 4.40 darab 10 kuasa negatif 4. Make sure 10 darab tu ada. 13.2 darab 10 kuasa 4. Untuk eksperimen 4. Sorry. 2 bahagi 4. Okay. And then next, sama dengan K. Eksperimen 2, 2.0 kuasa X. 1.0 kuasa Y. Dan 1, saya pula buat careless. 2.0 darab 10 kuasa negatif 3Y. 1.0 darab 10 kuasa negatif 3Y. X, Y. 1.0 darab 10 kuasa negatif 1Z. Okay. Saya kecilkan sangat table tu sampai saya tak nampak. 5.0 darab 10 kuasa negatif 3X.
1.0 darab 10 kuasa negatif 3Y. 3.0 darab 10 kuasa negatif 1Z. Okay. Alright. Kita cancel apa yang kita boleh cancel. So K boleh cancel, tak perlu cari K. Saya boleh cancel kuasa Y. Setuju? So problem dia, macam mana nak cari Z kalau saya ada X, saya ada Z. Sayang, senang je. Sebab kita dah jumpa dah X tu berapa. Masukkan X kamu. Substitute your X. You will have 4.40 times 10 to the power of negative 4 over 13.2 times 10 to the power of negative 4. K kamu dah cancel, kamu tinggal your X over here. 2.0 darab 10 kuasa negatif 3. X kamu dah jumpa kat depan tadi. Rafi kata X adalah kosong, semua setuju. So X adalah kosong. Kamu dah jumpa power dia. Y dah cancel, Y dah settle. So kamu tinggal 1.0 darab 10 kuasa negatif 1Z. Kat sini pun sama, 5.0 darab 10 kuasa negatif 3. Kuasa kosong. Tinggal 3.0 darab 10 kuasa negatif 1Z. Nampak? Saya soalan ni agak senang tau sebab yang dia bagi berbeza sekarang adalah X. Yang kita pilih berbeza adalah X. Semua benda kuasa kosong. Tekan kalkulator kan boleh? Sekarang dia adalah kuasa kosong. So kita senang, kita dapat 1. Okay? Tapi kalau dia adalah kuasa 1 atau dia adalah kuasa 2, selesaikan matematik tu je. Alright? Tekan kuasa 2, tekan kuasa 2, bahagi siap-siap. Alright, bahagi siap-siap, bawa ke sebelah. Settlekan. Selesaikan matematik je. So kat sini senang. Kamu akan dapat your 4.4 selesaikan kat sini, you got 0.3333. You got over here 1. 1.0 times 10 to the power of negative 1. You have 1 times 3 point negative 1. Kamu dapat 1 je. Okay, kamu dapat 1. So kamu akan settlekan 1 tu sebab dia kuasa kosong. So 1 bagi 1 settle lah. Kalau 1 tak ada masalah. So kamu akan selesaikan sama dengan 1 divide by 3 times 10 to the power of negative 1. So kamu akan dapat 0.333 sama. So Z kamu berapa rasa-rasa? Y. Alright, Haziq kata Z adalah 1. Setuju? Okay, good question over here. Sama sayang, Z bukan jawapan akhir kamu. Macam biasa, reaction order. Tulis balik. Reaction order with respect to O2 is 1. Ni jawapan akhir. Kalau jumpa soalan yang tak boleh nak cancel. Kalau jumpa soalan yang tak boleh nak cancel, tapi yang tu soalan akhir dah. Depan tu kamu dah jumpa kuasa dia berapa. Kat depan tu kamu dah jumpa X berapa, Y berapa. So kamu boleh masukkan X dengan Y tu. Alright, kamu boleh masukkan X dengan Y yang kamu dah kira tu, masukkan dalam calculation kamu. So selesaikan matematik lah. Kamu dah ada kuasa kosong. Kamu dah ada kuasa kosong. So kalau kuasa kosong bersama dengan berapa? Kalau kuasa 1 bersamaan dengan berapa? Kalau kuasa 2 bersamaan dengan berapa? Tekan kalkulator, selesaikan matematik kamu. Tinggalkan dulu. Kira sampai tinggal macam ni. Kira sampai tinggal satu nombor sama dengan satu nombor kuasa Z. Supaya kamu nak lock box side tu, kamu lock 2 nombor je. Okay, selesaikan matematik kamu. Alright. So that is how we get the unknown Z over here, which is 1. So reaction order with respect to O2 is 1. Okay, red law as your final answer. Red law yang kamu tulis balik. Soalan minta red law kan? Ya, yeah, red equation. Hidayah?
equal to K concentration CO power of 2, power of 0 and concentration NO power of 2 dengan concentration O2 power of 1. Kelas 7? Hidayah kata rate equals to K concentration CO to the power of 0 and O to the power of 2, O2 to the power of 1. Semua setuju? Semua tulis macam ni? Yes, Miss. Anis Setuju. juga kata dia. Haziq? Setuju, Miss. Setuju? Saya tak setuju. Sebab tu saya tanya lagi. Kalau tak masukkan CO, Ada CO. Tak ada CO. Rafi dengan Syikin kata tak ada CO. Syikin, kenapa? Sebab dia kuasa kosong jadi 1 juga. Kuasa kosong tak payah tulis sayang. Kuasa kosong tak payah tulis. Okay? Sebab kuasa kosong, bila kamu main dengan kuasa kosong kat sini sayang, concentration CO, kamu letak apa pun, dia akan jadi 1. Sebab apa-apa benda kuasa kosong akan dapat 1. Apa-apa nombor hang kuasa kosong, 10 darab berapa pun, kamu akan dapat 1. So, kuasa kosong tak payah tulis. Rate of this final answer. Tak ada tempat dah nak tulis. Rate akan equals to K concentration NO to the power of 2, concentration O2 to the power of 1. Alright, zero order. Tak payah tulis. Thank you. Okay. Ingat zero order tak payah tulis sebab apa-apa kuasa kosong pun akan dapat kosong. Alright. Sama juga dengan keadaan kalau soalan bagi equation. Dia bagi... Saya ada tunjuk kat video kalau kamu ingat. Kalau dia bagi equation A tambah B tambah C dapat produk. Lepas tu dia bagi rate equals to K concentration B kuasa 2, concentration C kuasa 3. Dia tak bagi A. Means A adalah order berapa? Kosong. So, Alright. Bermakna A adalah kuasa kosong. Sebab dia dah bagi sekarang B adalah kuasa 2, C adalah kuasa 3. Bermakna B adalah order second, C adalah third order. Second order, third order. Alright. Reaction order with respect to B is 2, reaction order with respect to C is 3. Tapi A tak bagi. Bukan sebab A kita tak ambil kira. Semua reaktan kita ambil kira. Balik Iman, semua reaktan kita ambil kira. Dia tak bagi sebab A adalah kuasa kosong. Nampak? Okay, sama juga keadaan macam ni. Dia tak perlu tulis sebab kita tahu dah kalau saya tak jumpa reaktan saya, bermakna reaktan tu adalah kuasa kosong. Okay, simple. Alright, soalan yang lain tak ada apa. Soalan yang saya rasa dia nak buat jahat pun soalan tu je lah. Alright, yang ni senang. Rate law. Rate law yang dah kira ataupun reaction order with respect to P. Zul. Zul dapat 2. Ada yang tak setuju? Satu. Itulah. Yang Saya rasa macam 1. 1 pula, bukan 2. Ni duk mamai. Reaction order with respect to Q. Anis Shazlin. Satu juga. Okay. Okay. So, your rate law kat sini akan jadi rate equals to K, concentration P, concentration Q. Alright, dia minta rate law. So, that is your rate law, kuasa 1, kuasa 1. Senang. Tak nak tunjuk. This one. 3 reaktan A, B, C. Ada yang tak dapat?
Ada yang tak dapat? So let's see. Reaction order with respect to A. Fazira? 2. Fazira dapat 2. Untuk A, Fazira dapat 2. For B, Putri? 1. 1. Last but not least untuk C, with respect to C. Akmal? Tak buat air, Miss. Sebab apa tak buat lagi? Saya buat yang belakang. Ni kira belakang lah. 12. Belakang lah. Tak, saya buat, Miss. Tak payah jawapan lah kalau macam tu. Tak boleh buat. Alright. Soalan 13 ada yang dapat? Soalan 13 ada pembetulan ya, sebab tu memang tak dapat kot. Ni. Value last ni. Value last ni adalah 3.69 darab 10 kuasa 94. Okay. Soalan ni, kalau ikutkan saya nak bincang lah, tapi sebab Akmal mesti tak buat lagi kan, kalau soalan 12 pun tak buat lagi. So determine the rate constant for the reaction. Rate constant adalah kita nak kira K. So bila kamu dah jumpa reaction order with respect to A and B, kamu dah tahu dah rate sama dengan K, A kuasa berapa, B kuasa berapa. So nak cari K macam mana? So the problem adalah nak cari K macam mana? Senang je. Kamu pilih mana-mana satu eksperimen, pilih salah satu eksperimen, sama je. Nak senang, pilih eksperimen satu lah. Saya selalu suruh budak pilih eksperimen satu, senang. Paling atas kan. Kamu akan masukkan semua data eksperimen satu ke dalam tu. So rate adalah 1.23 darab 10 kuasa 94. Sama dengan K yang kamu nak cari. Concentration 0.1 kuasa berapa, concentration 0.1 kuasa berapa. Selesaikan matematik tu, kamu akan dapat K. Alright, tu cara nak dapat K. Pilih mana-mana satu eksperimen. Kalau jawapan K kamu, kalau kamu pilih eksperimen 1, kawan kamu pilih eksperimen 2. Jawapan lain lah teacher. Dia akan lain sikit je. Dia akan lain sikit je. Dan yang paling penting, kita still terima jawapan kamu. Alright, kalau dia nak lain. Kalau ikutkan, dia tak patut lain sebab K kena sama untuk setiap satu eksperimen. Untuk setiap satu reaction. Okay? So tak ada masalah kat situ. Isu satu je, unit K. Dah jumpa K. Alright, dah kira, dah dapat K. Unit K nak jadi apa? Unit K akan berubah mengikut order of the reaction. Dan macam saya pesan, kita tak perlu tahu unit K adalah apa. Kamu tak perlu cari unit K. Kamu akan tinggal soalan K ni, tinggal jawapan je. Tak perlu tulis unit. Alright, kamu akan belajar unit dia tahun depan. Okay, kamu akan belajar unit dia tahun depan. Umi, jawapan K? Yang ni K saya tak dapat lagi sebab dia punya yang XY dia sama macam nombor 10 tadi. Okay, tak apa, buat. Alright. Buat sekarang. Malah nak tunggu sebab saya nak habiskan dah. Soalan 13. Jawab semua sekarang sebab saya ubah nombor kan. So, kamu akan baru tahulah saya ubah nombor tu. Kira balik semua. Saya nak tahu reaction order untuk A, reaction order untuk B, rate law of course, dan juga rate constant.
5 minutes. Cari sampai C ya. Cari sekali dengan rate constant. Tengah kira lagi. Ada yang nampak dah stop. 1 more minute.
Akmas ya? Untuk saya. Okay. Haziq dapat dah? Dah, Miss. Okay. Esok topik kertas chapter 9 tau. Alright, sebab tu saya nak cuba habiskan hari ni. Topik kertas hari tu saya dah tengah tanda on the way. Banyak kelas. Saya akan pulangkanlah sebelum final, kamu jangan risau. Saya akan pulangkan seawal yang saya boleh lah. HCP dah kata apa-apa ke kamu akan balik? Dengar kata lepas Christmas. Okay. Kalau ada peluang balik awal, mungkin kalau ada peluang, kalau ada masa, saya nak buat pre-PSPM bertulis, bukan online. Saya nak buat pre-PSPM macam final kamu. Bilangan soalan yang sama, markah yang sama, masa yang sama, dan kita tengok jadi apa. Alright. Kalau ada peluang kamu untuk balik college awal, dan kita akan cuba buat face to face. Tolong buat revision ya. Akmas, saya nak jawapan reaction order with respect to A. Kawan kamu ramai yang dah siap dah tu. Nampak duk muka dah siap dah. Satu. Tak dengar sekali lagi? Satu. Betul? Oh. Reaction order with respect to B? Satu. Satu juga. Kelas 7? A kosong. Saya rasa saya dapat seorang kosong. A kosong. Saya dapat A Saya dapat A kosong. kosong. Thank you. A kosong, B 1. Kelas 7? Setuju. Setuju. Okay, yang ni yang saya dapat lah. Kalau salah bagi tahulah, saya pun kira macam tu juga. Mungkin saya salah juga. So reaction order with respect to A adalah kosong, B adalah 1. Okay, daripada sini saya nak stop start kat soalan B, saya nak terus kepada soalan C. Macam kita pernah cakap, bila dia melibatkan zero order, bila dia melibatkan kuasa kosong, kita takkan tulis untuk A. Therefore, Fatin, read law for the reaction. Fatin. K, concentration of B to Mula the power of 1. Mula dengan K dah. Lajunya read law hang. Rate sama dengan Yes. K, concentration of B to the power of 1. A tak perlu tulis tak? Tak perlu sebab dia kuasa kosong. Perfect. Berhati-hati. Kat sini je kita nak trick kamu pun. Alright. Kalau kita nak buat jahat sikit pun, kat soalan yang ada zero order je. Okay, kat soalan yang ada zero order, sebab read law kita tak perlu tulis zero order tu. Kat situ saya nak ingatkan kamu. Okay, so that is your read law. That is the order with respect. Make sure jangan tinggal jawapan X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Tulis balik ayat tu. Sebab tu saya tulis balik ayat tu. Saya tak tulis pun A kamu guna X ke, guna Y ke, guna Z. Saya tak kisah. Kamu guna ABC ke, kamu guna MY, suka hatilah. Rafi suka guna R sebab nama dia R. Hang guna R lah. Alright. Okay, Muhammad Hazim nak guna M dengan H, hang gunalah M dengan H tu. Tak ada masalah. Okay. Zul nak guna Z dengan H, gunalah Z dengan H anda. Izzatus nak guna I, tak ada masalah, gunalah. Okay.
Sebab at the end of the day, kamu guna X, Y, Z ke, I ke, saya tak kisah sebab yang ni yang saya nak. Tulis balik. Yang ni yang penting. Siapa punya. Alright, yang ni yang penting. So K. K calculated kat sini. Akmal, sekali lagi. Jawapan K. 1.23 darab 10 kosong negatif 3. 1.0. 1 point tak ada. 1.23 Mhm. darab 10 kosong negatif 3. Kelas? Yes, no? Okay. Satu je. K ada unit tapi kita tak belajar lagi. So biarlah. Dan kalau ikut syllabus kamu, kalau ikut nota muka depan nota tu dia ada tulis syllabus kamu, kamu patut belajar apa, tak termasuk rate constant pun. Sebab tu saya tak ajar sangat. Alright? Dia hanya termasuk satu benda je. Rate law, dan disebabkan rate law, so kamu belajar order of the reaction. Okay, so yang itulah yang akan duk keluar banyak. Okay. Dua tempat yang saya rasa kamu kena berhati-hati. Tempat pertama adalah soalan yang melibatkan kuasa di table. Soalan like this. Okay. Soalan yang melibatkan ada darab 10 kuasa berapa dalam table tu. So baca table betul-betul. Kat sini diorang akan trap kat substitution. Alright, dia nak trap kamu pada substitution. Kat situ satu. Jenis kedua yang dia boleh trap kamu adalah bila dia melibatkan zero order. Bila dia melibatkan zero order, dia minta kamu tulis rate law, zero order tak termasuk. Ingat yang tu. Kamu tak boleh tulis like this. Kawan kamu bagi jawapan like this. Kamu tak boleh tulis dalam bentuk kuasa kosong. Okay, sebab dia adalah kuasa kosong sama dengan satu. Ni cara kita tulis. Okay. Dua tempat je saya rasa yang mungkin kamu akan buat kesalahan sikit. Yang lain sangat senang, sangat boleh buat. Buat ikut flow, jangan salah ambil data, jangan silap substitution. Kamu bermain dengan banyak nombor, tapi senang. Okay? Alright. Setakat ni. Boleh? Okay. Kalau okay, saya nak masuk kepada factor. Sebab saya nak habiskan hari ni supaya saya nak kamu buat test esok. Alright, kamu ada berapa faktor? 5. Okay, yang pertama, Izatush. Concentration. Izatush kata yang pertama, concentration. Kedua, Zul. Pressure, volume. Pressure, kawan baik dia volume. Thank you. Yang ketiga, Suhana. Temperature. Temperature. Fadzira. Particle size. Particle size. Usma. Line okay ke untuk menjawab? Last but not least. Usma. Aini. Catalyst. Catalyst. Perfect. Okay. So, concentration, pressure combined dengan volume, temperature, particle size and catalyst. Dan setiap satu tu saya ada bagi a bit of rules and regulation. Okay, saya ada bagi restriction dia. Concentration, restriction dia apa, Rafi? For gas and aqueous. Thank you. For gas and aqueous only. Akmal, pressure? Yes. Gas only. Thank you. Haziq, temperature, particle size, catalyst. Siapa lagi yang ada restriction? Particle size.
Restricted to? Ha? Apa? Restricted kepada siapa? Tak ingat. Tak ingat? Anis, Atika? Kepada solid. Kepada solid. Alright. So berhati-hati sebab dia bermain dengan restriction. So kena baca soalan, kena baca equation. Tengok pada fasa. Kalau equation kamu, Haziq tutup mic please. Kalau equation kamu adalah hydrochloric acid react dengan NaOH aqueous dan kamu dapat NaCl aqueous, kamu dapat H2O liquid. Kalau this is my question. Aqueous. Okay. Saya hanya boleh bincang untuk concentration, temperature, catalyst. Haziq, mic. Thank you. Nampak? Tu cara kita tengok. So faktor, bila saya kata ada 5 faktor, adakah semua soalan boleh bincang 5 faktor? Tak. Confirm tak? Alright? So bila kamu pilih faktor yang kamu nak bincang, baca soalan betul-betul, soalan tengah bincang reaction apa. Especially like aqueous like this, kita hanya boleh guna concentration, temperature, catalyst. Habis. Kalau saya ada equation lain, kalau saya bermain dengan gas semua, katakan saya bermain dengan nitrogen gas, saya react dengan hydrogen gas, saya dapat ammonia gas. Saya bermain dengan gas sahaja. Kalau saya bermain dengan gas sahaja kat sini sayang, gas. Alright? Fatin, saya boleh bincang guna faktor apa? Ataupun faktor apa yang kita boleh pilih? Concentration, pressure, temperature, catalyst. Yes. Siapa yang boleh guna every time? Siapa yang paling senang dan boleh guna every time? Temperature and catalyst. Sebab dia tak ada restriction. Okay, sebab dia tak ada restriction. Dengan kata lain, pada apa-apa masa kita boleh guna temperature, kita boleh guna catalyst. Alright? Tapi tak bermakna kamu hanya perlu hafal mereka. Sebab soalan akan cakap what happen when the pressure decrease. Dan kamu kena jawab, okay, when the pressure decrease jadi apa? Okay, yang tu. Next. Itu maksud dia lah, itu maksud restriction lah. Dia sangat bergantung pada dia sangat bergantung pada equation kamu. Next, pasal faktor ni, dia ada flow. Flow untuk kamu menjawab. Kalau kamu perasan, one second. Saya nak stop presenting yang ni, nak buka yang lain. Sebab saya malas nak tulis dah. Dalam nota kamu pun ada, tak semestinya tengok yang ni. Dalam nota kamu pun ada, cuma ayat dalam nota lagi lengkap kalau tak silap saya. Sebab ayat saya kat sini saya dah simplify. Okay, saya dah simplify sebab saya nak kamu tengok point je. Saya nak kamu tengok point je kat sini. Saya setiap satu saya dah try untuk letakkan dia dalam keadaan 5 point. Alright? So that is your first point, second point, third point, 4, 5. At the end of the day sayang, kalau kamu perasan at the end of the day, 2 point hujung ni takkan ubah. 2 point hujung ni takkan berubah. Tak percaya kita tengok sekarang semua sekali. Kita tengok 2 point hujung dulu. Untuk concentration, untuk particle size, untuk pressure, effective collision, rate of reaction. Untuk temperature, effective collision, rate of reaction. Untuk catalyst, effective collision, rate of reaction. Dan semua yang saya bagi, semua contoh yang saya bagi adalah saya nak rate of reaction saya increase. Bermakna saya nak cepatkan kadar saya. Alright, kalau soalan keluar decrease rate of reaction, hang jangan cakap saya tak ajar pula. Hang tukarlah semua decrease kepada increase. Semua increase kepada decrease. Hang tukar je lah. Okay. So, 2 ayat kat bawah tu memang takkan ubah. Yang akan ubah adalah 3 ayat ke atas. Ayat pertama,
Ayat pertama sebenarnya adalah faktor yang kamu pilih. Look at it. Bila saya pilih concentration, alright, bila saya pilih concentration, saya akan, ayat pertama saya adalah cerita pasal concentration. Bila saya cerita pasal particle size, ayat pertama saya adalah particle size. Nampak? Yang kamu kata, okay, concentration saya increase atau decrease. Particle size saya increase atau decrease. Sebab saya tak nak kamu hafal 5 benda ni macam banyak gila tak gaban. Tak ada. Senang je. Alright? Dan ayat dalam exam boleh jawab guna point form. So pressure, kita guna pressure sebagai ayat pertama. Okay? Sama juga, saya ada temperature. So ayat pertama saya temperature, increase atau decrease. Suhu saya jadi sejuk atau panas. Last, catalyst is added. Seperti yang dijanjikan. Semua ayat pertama adalah sebenarnya faktor apa yang kamu bincang. Alright, faktor apa yang kamu bincang. Okay. Ayat kedua adalah ayat penting. Ayat kedua dengan ayat ketiga yang akan ubah sedikit. Okay, ayat kedua dengan ayat ketiga sahaja yang dia akan bergantung pada faktor. Ayat kedua dan ketiga untuk concentration. Concentration akan bermain dengan more or less reactant particles in the same volume. Okay. Sebab bila concentration increase, saya guna gambar sikit lah. Bila concentration increase, warna hijau dengan warna merah is my reacting particles. That is my reacting particles. Okay. Bila concentration increase, dalam volume yang sama, dalam beaker yang sama, saya tuang asid lagi banyak. So apa jadi? Asid lagi banyaklah dalam tu. Alright, your reacting particles akan jadi lagi banyak. So bila reacting particles dalam tu lagi banyak, dan pelanggaran, collision, pelanggaran antara reactant akan increase. Higher collision. Kenapa nak berlanggar? Collision tu apa? Okay. Kenapa kena berlanggar? Kalau nak dapat produk, kalau saya ada A dengan B, saya nak dapat produk. So macam mana A dengan B saya nak dapat produk? Diorang kena ada reaction. Tapi dia takkan ada reaction kalau A duduk A, B duduk B. Dia takkan ada reaction. Hang duduk hang, aku duduk aku. Nak react apa benda? So reaction akan berlaku apabila diorang ada collision, ada pelanggaran, ada perubahan tenaga, ada perubahan bentuk, ada perubahan berlaku apabila diorang berlanggar, baru saya dapat produk. Okay? So collision kena ada. Pelanggaran kena wujud. Okay? Pelanggaran boleh wujud. Kadang-kadang kita langgar, tapi tak jadi produk. Pelanggaran apa yang akan jadi produk? Effective collision. Sebab tu, saya ada 2 point. Higher collision, effective collision. Nampak beza? Alright? 2 benda tau. Collision, pelanggaran. Satu lagi effective collision. Yang akan jadikan reactant kepada produk. Produk nak terhasil daripada reactant adalah daripada effective collision. Alright? Mesti adalah daripada effective collision. Nampak? Okay. Tapi logiknya, kalau, tengok beaker, tengok gambar. Kalau saya ada lower concentration, dengan saya ada higher concentration. Higher concentration lagi banyak reacting particles. Tengok logik, mana patut langgar banyak? Mesti higher, betul? Sebab tempat dia sama besar, tapi orang lagi ramai. So yang ni mesti pelanggaran lagi tinggi, collision lagi tinggi. Bila collision lagi tinggi, pelanggaran lagi banyak. Bermakna percentage untuk dapat ataupun peratus untuk dapat effective collision automatically mesti lagi tinggi. Sebab saya langgar lagi banyak. Betul? So pelanggaran yang efektif mesti akan jadi lagi banyak berbanding dengan orang yang tak langgar dari tadi. Nampak? Okay? Sebab tu ayat dia tu. Collision dengan effective collision, 2 benda yang berbeza. Collision, pelanggaran. Tapi nak dapat produk atau tak, saya tak pasti. Tapi dia langgar. Effective collision. Alright? Effective collision kat bawah. Dia mesti jadi produk. Alright? Pelanggaran yang hasilkan produk. Dan kalau yang ni, produce produk terhasil, rate akan increase lah. Reaction akan jadilah. Betul? Kadar reaction kamu jadilah. So rate of reaction akan
increase. Make sense? Okay. Yang kamu kena hafal bukan 5 point. Yang kamu kena hafal 2 point. Kamu kena hafal point kedua, point ketiga. Point pertama nak hafal apa? Concentration. Concentration increase atau decrease je lah. Betul? Pressure increase atau decrease je lah. Right? Okay, temperature increase atau decrease je. Yang tu kalau hang kata nak hafal pun lempang dah hang. Okay? Alright, so yang tu tak perlu hafal sangat. Yang kamu kena hafal, concentration kena cerita pasal apa. So dalam banyak-banyak ni, yang kamu kena ingat sebenarnya, sebab ayat kedua, ayat keempat dan ayat kelima tu sama. Ayat keempat dan kelima tu sama. Semua nampak dah? Setuju? So yang kamu kena hafal betul-betul is only this. Apa jadi bila concentration increase and then what happen? Alright? Bila concentration increase, more reacting particle in the same volume. Yang tu yang kamu kena tahu. Bila particle size akan bermain dengan satu ayat. Contact surface area. Bila particle size je, kawan dia mesti contact surface area. Dan diorang adalah inversely proportional. Alright? Garam mungkin tak nampak sangat. Butter mungkin kamu nampak lagi. Satu ketul butter besar dengan butter yang sama besar tapi saya dah potong kecil-kecil. Alright? Satu ketul butter besar dengan butter yang saya dah potong kecil-kecil. Saya nak tanya, siapa lagi cepat cair? Yang besar ke yang kecil-kecil? Yang kecil. Yang kecil. Alright, betul. Yang kecil. Kenapa mak kamu buat kek, buat cookies masa raya tu kena suruh potong butter? Sebab kita nak dia cepat cair. Kenapa nak cepat cair? Sebab bila kecil, contact surface area dia lebih besar. Kawasan yang dia boleh react tu lagi besar. Kalau kamu sebongkar besar macam tu, satu benda besar macam tu, kawasan yang kamu boleh react hanya adalah permukaan yang paling luar tu. Sebab tu lambat. Betul? Tapi kalau hang dah potong kecil-kecil, kamu ada permukaan yang lebih banyak. Semua permukaan ni boleh react sayang. Sebab tu dia cair lagi cepat. Alright, makcik kampung buat cookies boleh tahu. Hang kalau belajar kimia sampai matrik tak boleh tahu ni, aku memang tak tahu nak kata apa. Alright, kawan dia. So particle size, kawan dia contact surface area. Dan inversely proportional. Bila particle size kamu besar, particle size big, contact surface area decrease. Bila particle size kamu kecil, nampak? Satu bongkar kecil. Contact surface area besar. Saya guna butter je. Cikgu saya ajar guna gula. So saya rasa gula sekarang kamu tak tahu kot gula kasar dengan gula halus tu macam mana, tak pernah jumpa apa. Alright. So kita guna butter, senang sikit. Alright. Orang lain ni makan cheesecake je. Mana makan cookies bodoh-bodoh tu dah. Okay, so that is your butter lah. Okay. So 2 dah. 3. Pressure. Pressure kawan baik dia apa? Distant. Saya guna distant. Sebab yang ni saya kata closer to each other. Dia boleh duduk jauh. So depends. So yang ni adalah distant. Distant of the reacting particles. Alright, distance of the reacting particle. Dia duduk dekat atau dia duduk jauh? Sama, saya dah bagi gambar dah dalam video. Kat sini, tekanan rendah. Pressure rendah. Alright, yang ni pressure tinggi. Bila pressure tinggi, kita tekan dia kau-kau, pump kamu akan turun. So dia terhimpit. Nampak? Dia terhimpit. Kalau kamu kira, bilangan merah, partikel merah yang saya letak dalam tu sama. Siapa yang kira lah, siapa yang ajar dia kira, sama. Saya memang letak dalam tu, kalau tak silap saya, 15 biji. Okay? So semua ni adalah 15 biji. Bermakna concentration sama. Nampak? Faktor yang berubah sekarang adalah pressure. Dan pressure, kawan, sangat baik dengan volume. Bila pressure sekarang increase, volume decrease. Nampak? Kawasan merah ataupun teacher kuningkan dia. Kawasan kuning teacher lagi kecil. Berbanding kalau pressure rendah. Kalau pressure rendah kat sini sayang, volume saya akan jadi tinggi. Volume saya akan jadi sangat besar. Nampak? Tapi bilangan biji sama.
15 biji duduk kat kawasan luas dengan 15 biji duduk kat kawasan kecil. Siapa langgar banyak? Alright. Nampak logik? Kawasan kecil. Alright, thank you Rafiq. Kawasan kecil. Betul? Itu logik dia. Sebab apa dia boleh langgar banyak? Sebab dia dah duduk makin dekat. Because the reacting gas molecule are closer to each other. Nampak? Okay. That is the thing. Simple. Alright? That is the very simple thing. Dan temperature. Temperature dengan catalyst dia lain sikit sebab dia akan bermain dengan satu benda, dia bermain dengan activation energy. Pernah dengar activation energy? Okay dengan activation energy, tahu tak activation energy tu apa? Okay. Cerita sikit. Kalau kamu ada reactant kamu nak jadi produk, dia ada 2-3 cara. Satu, dia kena berlanggar. Alright. Dan dia kena berlanggar pada tenaga yang cukup. Okay. Minimum energy. Dia kalau langgar sayang-sayang, kan saya cakap kan tadi, kalau yang berlanggar tak semestinya hasilkan produk. Betul? Sebab bila dia langgar sayang-sayang, alright, dia bila langgar sikit-sikit macam tu, dia tak jadi produk dia langgar betul dia caw. Okay, dia tak jadi produk. So pelanggaran apa yang kita panggil efektif? Dia langgar dan dia langgar pada tenaga yang cukup. Tenaga yang cukup tu kita panggil activation energy. Activate the reaction. Sebab tu nama dia activation energy. It will activate the reaction. Okay? So, activation energy is the minimum kinetic energy required by your reactant to change into product. Minimum energy. Dia kena ada tenaga minimum banyak tu. Dan activation energy untuk setiap reaction berbeza lah. Certain reaction activation energy dia 200. Certain reaction activation energy dia 2000. Depends. Alright, kalau 2000 yang kamu kena panas lama lah. Okay, yang kamu kena panas lama, kamu kena buat lama baru dia capai 2000 tu, baru dia langgar, dia jadi produk. Okay, ada yang rendah. Ada yang mungkin 20 kilojoule dah jadi dah. 20 kilojoule, hang panas sat, dia langgar, dia jadi produk. Okay, sat je yang tu. So, temperature dengan catalyst, dua-dua akan bermain dengan activation energy. Dua-dua akan bermain dengan activation energy. Temperature akan bermain dengan when temperature increase average kinetic energy. Kawan untuk temperature adalah average kinetic energy dalam nota kamu. So bila kamu kata temperature, perkataan average kinetic energy wajib kena ada. Dan ayat next dia adalah number of molecule with kinetic energy equal or higher than activation energy increase. Sebab dia dah bergerak lagi laju. Dia dah lebih banyak tenaga. Okay, bila dia panas, bila dia hot, we provide a lot of energy. We provide more energy, guys. When you provide more energy, dia akan bergerak fast. Kenapa dia move fast? Sebab kinetic energy dia tinggi. Bila kinetic energy dia tinggi, bermakna setiap satu titik kat sini, alright, setiap satu titik kat sini, alright, dia akan mempunyai tenaga yang tinggi. Bila dia mempunyai tenaga yang tinggi dan peluang untuk diorang lebih daripada activation energy, peluang untuk diorang capai activation energy lebih tinggi. Sebab tu, more molecule with kinetic energy equal or higher than activation energy increases. Lebih banyak molekul yang akan berjaya lepas activation energy. Okay, dan dia akan jadi produk lah. Bila dia jadi produk, rate of reaction increase lah. Berbanding dengan sejuk. Nama pun sejuk lah. Bila sejuk, alright? Bila sejuk, less energy. Bila less energy, kinetic energy rendah. Bila kinetic energy rendah, sebab tu dia bergerak pun lambat. Bila kinetic energy rendah, mereka ni poyo je bergerak pun slow semacam. Alright, bila bergerak slow semacam, bermakna tenaga mereka tu rendah. Bila tenaga dia orang rendah, dia orang susah nak capai activation energy lah. Sebab activation energy duk tinggi. Kamu kena capai minimum tu, baru kamu boleh dapat produk. Activation energy macam nak lulus, makan lulus kamu. Makan nak dapat A kamu. So nak dapat A, kamu kena dapat 80, baru nak dapat A. Betul? Alright, so kat sini tak ramai yang dapat sebab sejuk.
tak ramai yang boleh sampai ke atas tu. Kat sini panas. Alright, kat sini bila panas, tenaga dia sendiri tu dah tinggi. So ramai yang boleh sampai ke atas tu. Okay. Alright, that is your temperature. Okay. Catalyst. Saya repeat balik apa yang dalam video tapi dalam BM. Tu je. Catalyst. Bila catalyst, perkataan yang saya nak kamu tengok, satu je. Alternative pathway with lower activation energy. Providing an alternative pathway with lower activation energy. Bayangkan, catalyst ni, kalaulah dalam exam kamu ada catalyst, saya letak dah. Bayangkan catalyst tu, kalau tak ada catalyst, 80 dapat A. Kalau ada catalyst, 40 dapat A. So, tak ada catalyst dengan ada catalyst, siapa ramai dapat A? Ada catalyst lah. Betul? Sebab 40 dah dapat A lah. Same thing. Catalyst adalah provide you alternative pathway. Tapi dalam final kita tak ada alternative pathway. Hang kena jawab, hang kena dapat 80 baru dapat A. Tak ada catalyst untuk exam. Okay, catalyst dia adalah hang rajin atau tak rajin. Kesian gila kan? Saya tunjuk guna graf. Sebab benda ni kita tak nampak sangat. Saya tunjuk guna graf. Okay? So, yang ni adalah titik yang kamu kena sampai supaya kamu boleh golek dan jadi produk. So, titik paling tinggi adalah apa kita panggil activation energy. So, that is my activation energy. So, titik paling tinggi ini adalah your activation energy. Okay? Fikir logik. Kalau imagine titik tu adalah tangga. Hang kena naik tangga ribu-ribu step sampai ke atas, baru kamu boleh golek jadi produk. Untuk keadaan tanpa catalyst. Yang ni keadaan with catalyst. Bila ada catalyst, kita ada jalan baru, highway. Kita ada jalan baru yang di mana kamu tak perlu panjat tangga banyak dah. Kamu panjat sampai separuh je tangga yang kamu kena panjat. Tapi tempat yang sama tau. Masih dapat produk yang sama. Nak balik Johor dari Penang. Alright, nak balik Johor dari Penang, ada banyak catalyst. Catalyst yang paling cikai, hang naik bus college. Catalyst laju sikit, hang naik train. Catalyst lagi laju, kamu naik flight. Nampak? Tapi destination sama. Destination masih balik Johor. Siapa sampai dulu? Alright, that is your highway. So catalyst dalam kimia, dia tak boleh nak naik train weh. Catalyst dalam kimia satu je. Activation energy lower. Macam saya cakap tadi. Bayangkan 80% baru dapat produk, baru dapat A. Kat sini 40% dah dapat A. Keadaan tanpa catalyst dengan keadaan with catalyst, siapa dapat banyak A? Siapa dapat banyak A? With catalyst. Nampak? Okay. Class, are we still together? Yes, miss. Alright. So, that is your catalyst where ayat ni providing an alternative pathway with a lower activation energy. That is your catalyst job. Ini yang jalan baru kita bagi. Satu je. Catalyst tak mengubah reaction tu. Produk tetap sama, reactant tetap sama. Jalan berbeza. Jalan yang activation energy lebih rendah. Okay? So, bila jalan activation energy lebih rendah, macam saya cakap lah, lagi ramai boleh jadi produk lah. So, kamu sambung dengan ayat yang sama macam temperature. Number of molecule with kinetic energy equal or higher than activation energy increase. Lebih ramai molekul yang boleh capai activation energy. Itu maksud dia. Okay. So, dalam 5 point ni, saya tak nak kamu hafal, kamu rasa 5 point tu banyaknya, setiap satu nak kena hafal 5 ayat. Tak payah weh. Ayat 2 last tu dah sama dah. Effective collision increase, rate of reaction increase. Yang tu, hang tak payah hafal pun tak apa, hang tahu dah weh. Yang ayat pertama, lagilah tak payah hafal. Kalau cerita catalyst, catalyst ada. Cerita temperature, temperature increase atau temperature decrease. Alright. Cerita pasal pressure, pressure increase atau pressure decrease. Cerita pasal concentration, concentration increase atau concentration decrease. Yang tu je. Betul?
yang kamu kena hafal betul-betul. Ayat kedua, ayat ketiga. Faktor dia. Alright, faktor dia. So, conclusion a bit. Kalau restriction untuk concentration adalah gas dan aqueous, kawan baik adalah perkataan, saya bagi summary, saya tak bagi perkataan, saya tak bagi ayat. Number of particles increase or decrease in same volume. So kalau dia depends on concentration lah, increase atau decrease tu kawan dia. Kalau pressure and volume, benda yang kita akan bincang adalah distance between reacting particles. Sama ada duduk jauh atau duduk dekat. Sama ada pressure kamu tinggi atau pressure kamu rendah. Temperature, kita akan cerita pasal kinetic energy. And also kita akan cerita pasal activation energy. Yang ni yang kamu kena ingat. Particle size takkan lari. Satu je kawan dia. Contact surface area. Ni keyword yang kamu kena ada dalam explanation kamu. Increase atau decrease. Standard lah. Catalyst. Kawan dia adalah Catalyst ayat dia takkan lari weh. Memang takkan lari. Alternative pathway with a lower activation energy. Okay, ayat dia yang ni memang takkan lari untuk catalyst. Nak tulis apa lagi? Alright, jalan alternatif lah. Alternative pathway with lower activation energy. Okay, and also kita akan cerita pasal activation energy lah, of course. Number of molecule. So ni keyword yang kena ada dalam explanation kamu. Keyword point kedua, keyword point ketiga. Alright. Okay. So jangan duk rasa banyaknya kena hafal, banyaknya point. Tak ada weh, senang je. Alright, point dia senang, tu je point dia. Alright. Question so far? Okay. Yeah. Catalyst tu ada contoh ke? Contoh catalyst. Tak. Dalam silibus kamu tak perlu tahu catalyst kamu apa. Catalyst ada banyak. Antara contoh catalyst, kalau zona, antara contoh catalyst yang kita banyak guna, nickel, platinum, cadmium. Alright. Ni antara contoh-contoh catalyst yang kita boleh guna dan masukkan dalam reaction. Kenapa saya kata tak? Sebab kamu tak buat amali yang melibatkan catalyst. Kita tak guna catalyst tu. Sebab tu kamu tak perlu tahulah. Dan catalyst berubah-ubah ikut amali yang kamu guna tu. Alright, kalau reaction dia adalah reaction A tambah B dapat C, catalyst dia lain. Kalau reaction dia adalah X tambah Y dapat D, catalyst dia lain. So catalyst bukan satu catalyst boleh letak kat semua benda. Tak. Catalyst adalah bergantung pada reaction tu sekarang apa, kita kena guna catalyst apa. Tapi antara catalyst yang kamu akan biasa jumpa adalah nickel, platinum, cadmium. Kamu akan jumpa SEM 2 nanti dalam organic chemistry. Okay? Alright, tu contoh lah. Jangan risau, dia tak akan tanya contoh catalyst. Alright. Chapter ni, kalau kamu perasan chapter 8, alright, topic 8, topic 9, kita banyak calculation. Alright, especially topic 9 lah, kita fokus topic 9 untuk hari ni. Topic 9 kamu memang calculation dari awal. Dari awal dia calculation je. Differential rate equation, kamu kira instantaneous, kamu kira average, kamu kira rate law, kamu kira reaction order. Semua tu calculation. Rasa faktor ni keluar? Dia mesti akan keluar. Dia keluar tiap-tiap tahun sayang. Dia keluar siapa je. Alright. Dia keluar tahun tu, faktor apa yang boleh guna je. Dia keluar reaction apa. Dia mesti akan keluar. Kalau chapter ni dia tanya 12 markah, dia tak akan tanya 12 markah tu calculation penuh. Dia mesti akan keluar soalan faktor. So tolong boleh tulis. Alright, and I try to summarize everything in 5 point. That is the easiest point I think I can give to you. Saya tak jumpa ayat yang lagi senang lah. Okay? Alright. Question so far? Alright, Yes. kawan. Ya. Saya nak tanya. Ya, Usma.
Usman line teruk gila tak gaban. Kesian kat dia. Alright, selain Usman, nak tunggu dia masuk balik. Orang lain? Soalan? Sebelum kita pergi soalan tutup. Usman masuk balik dah. Usman? Miss, yang Ya. soalan game score yang apa? Nombor 12 tu kan dia suruh describe faktor dan effect the rate tu kan, nak kena describe faktor semua ke macam mana? Tengok markah. Saya cari soalan 12. Oh, dia tak bagi markah. Kalau soalan 12 ni sebagai latihan, kamu bincang semua je lah. Alright, Usmah. Soalan tu A tambah B, dia tak bagi equation tapi dia bagi concentration. Bermakna bincang semua lah. Kecuali particle size. Sebab dia bagi concentration. So, dia mesti bukan solid. Alright, soalan 12 tu. So, boleh bincang semua faktor. Kalau soalan macam ni keluar exam, Usmah, tengok markah. Satu faktor, kalau describe satu faktor dalam 4 markah. Okay, dalam 4 markah. So, kamu tengok soalan tu sekarang berapa markah. Kalau soalan tu 15 markah, calculation kamu mungkin dah berapa markah dah. So, bahagian A tu berapa markah. Kalau 10 markah, bermakna mungkin 3 faktor. Tengok markah. Okay, satu faktor dalam 4 markah. 3 atau 4 markah lah. Depends lah. Tapi biasanya 4 lah. Alright, 3 atau 4 markah. Okay, satu faktor. So, tengok markah. Alright. Dan tengok soalan, tengok equation betul-betul, dia bagi fasa, tengok fasa tu, dia sepatutnya dia akan bagi phase lah. Kalau dia tak bagi phase tapi soalan B tu dia bagi concentration, bermakna dia adalah gas atau aqueous lah. So kita akan bincang semua faktor kecuali particle size. Okay. Jawab soalan ke Usmah? Miss, yang kan di soalan A kan, kiranya dia tetap refer kat soalan B ke yang faktor tu? Soalan tu pun tak berapa jelas kan? Tak apa, soalan 12A tu Usmah, kamu jawab je semua faktor. Kita ambil soalan ni sebagai soalan latihan. Jawab 5 faktor tu. Alright. Soalan exam nanti sepatutnya akan lebih jelas lah. Okay, soalan exam sepatutnya kena lebih jelas lah. Okay. Alright. Soalan yang minta jelaskan faktor terus, saya tak risau tau. Saya risau soalan macam ni. Soalan ayat pelik-pelik. Alright. Soalan yang dia dah bagi keadaan tu, lepas tu dia suruh explain keadaan tu. Soalan tutor kamu saya nak bincang. Saya memang nak bincang. Soalan yang dia apply dalam daily life. Dalam your experiment, dia dah bagi tahu dah apa yang berlaku sekarang. So, explain apa yang berlaku. Okay? Kalau soalan just bagi dan explain two factor, hang tak ada masalah, hang tulis je apa yang ada dalam buku tu. Ni masalah. Okay? Let's say. Soalan 14, let's see. The reaction of calcium carbonate, look at that. Calcium carbonate is in solid. Okay? This guy is in aqueous. With the concentration of hydrochloric occur as below. In the lab, powder, dia dah bagi tahu lah. Powder calcium carbonate react much faster with dilute hydrochloric acid than calcium carbonate chips. Powder bermakna sebok. Chips bermakna dia sebiji-sebiji. Dia sekeping-sekeping. Dia dah bagi tahu dah apa yang berlaku. Kamu kena explain. Soalan macam ni, dia akan jadi jawapan yang sangat spesifik. Kamu kena pilih jawapan berdasarkan apa yang dia dah cakap. So, rasa-rasa faktor apa yang kita akan bincang kat sini? Particle size. Particle size. Thank you. Kita akan bincang particle size sebab pacik ni solid, pertama. Kedua, dia compare keadaan solid tu, powder dengan chips. So, faktor yang kita akan bincang untuk A adalah particle size. Okay? Dan ayat dia, kamu tak boleh bagi tahu lah particle size increase or decrease. Kamu kena ada dua. Kamu ada powder dengan chip. Kamu kena tulis particle size siapa lebih besar, particle size siapa lebih kecil. So, tulislah. Powder, calcium carbonate, CaCO3, is having a smaller particle size
compare dengan siapa? Kena compare dengan apa yang dia bagi. Compare with CaCO3 chips. Itu ayat pertama kamu. Nampak ayat pertama kamu dah lebih detail sebab soalan dah bagi siapa yang powder, siapa yang chips. Okay. Next. Bila kamu dah ada powder is having a smaller particle size compare with chips, sambung dengan yang smaller tu. Sambung dengan powder tu. Therefore, powder CaCO3 smaller particle size means having bigger contact surface area. Sama sayang, comparison. Then compare. Then CaCO3 chips. Kita ada dua orang, so kamu kena compare dua-dua. Okay. Lepas tu sambung. Alright, lepas tu sambung. Collision. Slightly different is lebih detail. Collision dengan siapa? CaCO3 kamu react dengan siapa? HCl. So collision tu dengan siapa sekarang? Nampak? Cara tulis ayat sebab soalan macam ni dia jawapan jadi sangat detail. Okay? Collision between powder CaCO3 with HCl is higher than with chips ataupun CaCO3 is higher than CaCO3 chips with HCl. Okay? Tu 3 ayat yang saya bagi. Sebab 2 ayat last tu saya tak nak bagi dah. 2 ayat last tu hang sambung. Effective collision siapa? Therefore, effective collision between powdered CaCO3 with HCl is higher. Alright? Ayat keempat, therefore, effective collision. Perkataan effective collision kena ada. Sebab yang tu yang akan bagi produk. Okay? Dah? Boleh sambung? Okay, kalau boleh sambung. Soalan B. Okay, soalan B. Satu je. Kalau soalan B sekarang, depends pada soalan kamu sekarang, saya nak tanya soalan B, faktor apa yang saya tak boleh pilih? Faktor apa yang saya tak boleh pilih? Pressure. Thank you. Rafi kata kamu tak boleh pilih pressure. Kenapa Rafi? Sebab pressure tu gas. Good. Look at that. Solid, aqueous. Faham dah maksud saya sekarang? Alright, kamu tak boleh pilih pressure. Dalam banyak-banyak tu, kamu tak boleh pilih pressure. Dan satu lagi, pressure je tak boleh pilih. Siapa lagi tak boleh pilih? Ada seorang lagi kamu tak boleh. Sorry Umi? Concentration. Concentration boleh sebab saya ada aqueous. Kalau bincang concentration, saya akan pilih concentration nanti, jangan risau. Sebab saya nak cara kamu tulis tu. Concentration boleh pilih tapi kamu tak boleh kata concentration CaCO3 dan HCl. Kamu hanya kata concentration HCl increase. Boleh. Concentration boleh pilih. Seorang lagi tak boleh pilih sayang. Seorang lagi. Ayat betul-betul. Give another two. Another two. Bermakna ke atas. Kita dah bincang apa? Particle size. Betul? Ada dua orang yang kamu tak boleh pilih. Kamu tak boleh pilih pressure sebab dia tak ada gas macam Rafi kata. Seorang lagi kamu tak boleh pilih particle size. Sebab atas tu dah bincang perkataan another two. Okay? So kamu boleh bincang 3 orang je. 3 pilihan yang kamu boleh pilih.
Soalan minta 2, saya bagi 3-3 lah. Kamu boleh bincang concentration. Kamu boleh bincang catalyst. Kamu boleh bincang temperature. Okay? Kamu boleh bincang 3-3 ni. Okay. Yang paling catalyst dengan temperature saya malas nak cakap dah. Sama seperti apa yang ada dalam nota kamu. Kita nak tengok concentration. Concentration lain sedikit. Catalyst dengan temperature boleh guna ayat dalam video tu. Tak ada masalah. Sebab dua-dua kamu boleh bincang. Solid ke aqueous tak ada masalah. Concentration jadi masalah. Sebab concentration kamu hanya boleh ubah concentration hydrochloric acid. So bila kamu tulis ayat pertama, kamu nak tulis concentration increase. Boleh. Tapi concentration hydrochloric acid increases. Itu ayat pertama. Okay. Kalau catalyst masih sama, catalyst is added. Sebab tu saya kata catalyst dengan temperature saya tak payah bincang. Kamu guna ayat yang sama je. Temperature increase. Tak ada masalah. Tapi concentration, kamu tak boleh kata concentration increase. Kamu kena kata concentration siapa increase. Nampak? Alright. Umi okay? Okay. Alright. So boleh. Bila saya kata tak boleh guna adalah bila phase tu tak wujud langsung. Tapi kalau phase tu ada wujud satu pun dah cukup dah. Kita boleh bincang benda tu. Kalau kat sini saya ada gas seorang kat reactant saya boleh guna. Oh by the way, kita tengok hanya pada reactant ya. Kita tengok hanya pada reactant. Okay. Produk kita tak tengok. Produk tu dah hasil dah. Nak buat apa nak tengok dia. Okay. Boleh. Alright. So 3 faktor. Next. Why would iron filling rust faster than iron nail? Iron filling, iron nail. Iron nail adalah paku lah. Paku tu dia sebiji macam ni tau. Iron filling tu macam dust. Iron dust. Alright, iron dust tu macam sebuk lah, sebuk. Okay. So kenapa sebuk rust faster? Rust karat. Why the iron filling rust faster than an iron nail? Fikir logik. Satu macam sebuk, dust. Satu iron nail, paku. Alright. Faktor apa yang kita akan bincang kat sini? Sekali lagi. Particle size. Particle size. Dan bila ada comparison, macam tadi, kita tahu dah kita nak bincang particle size. Dia dah bagi jawapan dah sebenarnya indirectly. Pacit ni rust faster. Bermakna pacit ni akan ada particle size yang lebih tinggi. Tulis. Dalam ayat tu tulis betul-betul. Iron filling has larger. Tak suka larger. Bigger. Ayat yang lagi senang. Bigger. Sorry saya nak masuk contact surface area dah. Has smaller particle size than iron nail. Sambung macam tadi. Alright. Beza dia adalah bila soalan dah bagi tahu benda tu, kamu tak boleh hanya guna the general sentence yang saya bagi dalam ayat. Kamu kena jawab soalan. Okay, baru sambung. Iron filling has larger contact surface area. Compared to iron. Itu sambung. Okay? Itu sambung. Alright. Soalan yang dia minta faktor terus, soalan yang macam ni saya tak risau sangat. Soalan yang macam ni saya tak risau sangat. Saya risau kamu nak pilih apa aja. Alright, masalah budak bila dia soalan macam ni, masalah budak adalah selalu hang tak tengok dah, hang tulis ikut hang je, hang pilih ikut suka hati je. Jangan. Nasihat saya pilih betul-betul. Tapi ayat guna seperti dalam nota. Soalan macam ni yang jadi challenging. Sebab kamu tak tahu nak explain macam mana. Okay? Padahal sama je ayat pertama, ayat kedua tu kamu masukkan soalan. That's it. Okay? Masukkan soalan. Okay? Soalan 16 pun sama. Ni cerita macam butter lah. Ni cerita macam butter tadi weh. Alright. Meat begin to feel slimy and smell spoiled.
Bila kamu ada daging, kamu letak kat luar, kamu biarkan dia react dengan oksigen carbon dioxide in the air, dia akan rosak. Okay? So dia dah tulis kat sini, why meat spoil rapidly why meat spoil less rapidly when left unsliced? Kamu ada seketul daging ayam dengan kamu ada kepingan daging ayam. Alright? So yang ni dia kata rosak lambat. Yang ni rosak cepat. Sama. Faktor apa yang kita bincang kat sini sekali lagi? Particle size, contact surface area. Nampak? Alright, cuma sekarang kamu akan tulis kat sini a block of slice, a block of meat dengan slice meat. Kamu compare yang ni. Okay, kamu compare yang ni. Alright. Sebab tu daging kisar lagi rosak cepat. Alright. Tak percaya boleh buat tapi kena lempang lah dengan mak kamu. Kamu ambil satu ketul daging yang tak potong langsung dengan kamu ambil daging cincang. Kamu letak kat luar. Daging cincang satu dia akan keluar air lagi banyak. Betul? Dia akan keluar air darah tu lagi banyak. Okay, dia akan cepat rosak lagi sebab dia lagi senang nak react dengan udara kat luar. Permukaan dia sangat luas sebab dia daging cincang. Okay. And the same reason, ayat ni saya boleh ubah. Saya tak nak, saya nak rosak tu saya sedih. Betul? Rosak tu kita sedih. Kita guna masak. Satu ketul daging besar dengan daging cincang. Masuk dalam kuali. Siapa masak lagi cepat? Betul? Alright. Pernah masak ke weh? Tahu daging kalau ketul dengan daging cincang siapa masak lagi cepat? Tahu ke? Rupanya bukan boleh agak. Tahu, Miss. Alright. So soalan macam ni boleh keluar. Soalan macam ni yang saya rasa dia kalau keluar mungkin kamu kena fikir sikit lah. Dan ayat kamu mungkin kena lain sedikit. Okay. Tak ada apa. Cuma pilihan faktor. Masih balik kepada pilihan faktor. Pilih betul-betul. Tengok soalan betul-betul. Make sure equation kamu adalah equation apa. Siapa react dengan siapa. Siapa yang boleh pilih. Siapa yang tak boleh pilih. Jangan tulis suka hati. Itu je nasihat saya. Alright. Ayat dia senang. Tak perlu hafal 5 ayat sebenarnya. You only hafal 2 ayat. Actually. Okay. Jangan risau. Saya boleh tahu kamu boleh buat ke tak. Sebab saya akan tanda topik test kamu. Esok topik test topik 9. Kamu akan ada soalan. Macam biasa. Semua soalan. Rate law. Differential rate. Soalan graf. Mungkin akan ada dalam proses. Saya tengah lukis graf tu. So akan ada soalan semua tu. Okay. Termasuk soalan explanation. Okay. Sebab saya tak nak ambil kamu waktu lain. Saya nak kamu jawab waktu kelas. Topik kertas esok. Topik 9. Boleh? Boleh, Miss. Question? Tak ada? Alright, that's it for today. Thank you. And have a good day. Thank you, Miss. 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 Thank you, Miss.